Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Fatimah Umar, salam maghrib. Selesai dah. Jangan ada yang belum solat maghrib. Berapa dah ni? Tak ada alasan. Dalam musafir ke apa ke, pikir tang mana nak singgah solat. Musafir bukan jamak ta'iyah, tapi jamak taqdim ataupun takhir. Jangan duk jamak ta'iyah pula. Okey, sekian dimaklumkan. Allahumma salli ala Muhammad. Umi Badaria dah sampai ke destinasi. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya kira saya tak menunggu panjang untuk kita mengumpulkan sahabat-sahabat Latahzan, sebab kita pun macam dah kelewatan. Okey, kejap lagi azan Allahumma salli ala Muhammad, azan Isyak. Kita tak naklah terlewat-lewat sangat. Anak-anak tanya kelas Latahzan buat lepas maghrib ke ibu. Diorang dah faham kalau ada kita. Masya Allah, tabarakallah, bagusnya Puan Mazura kita. Cahaya Ma'arif, I miss you. Masya Allah, semualah I miss you belaka yang wanita-wanita ni. Okey, yang lelaki-lelaki suruh tunggu isteri cakap I miss you, kan? Bahaya kalau ustazah, sebab ustazah miss orang kat Mekah. Sekian dimaklumkan. Masya Allah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kham? Kenyang ni, bukan kenyang, tak makan lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, Rosminia agak susah nak baca komen tudung warna lembut ustazah. Itulah, kalau tudung ustazah warna putih, dia memang jadi macam tu. Okay, tak dapat nak menolong lah. Ustazah pun tak teringat. Setiap kali menyarung tudung tak terfikir lah pula untuk komen-komen yang mudah dibaca. So, minta maaf. Alhamdulillah, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah baca doa kan? Dah bagi salam ke belum? Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bila dia tak fokus mata, duk tengok, duk baca komen. Masya Allah, saya tak sebut nama satu persatu. Andalah sahabat-sahabat Latahzan yang sangat istiqamah. Nur Azlina syukur. Sebab hari ni duk nikah pula dah. Duk pergi masjid pagi petang. Sampai 2-3 pasang, 4 pasang pernikahan, majlis pernikahan. Sampai Tok Qadi, imam duk jumpa ustazah. Ustazah minta maaf, saya dah tutup dah ruang belah sana. InsyaAllah tak kacau kuliah ustazah. Ni ada lagi nikah ni ustazah. Macam tu. Banyak nikah. Pasal apa? Ustazah kata ramai sangat orang nikah hari ni. Rupanya 12 hari bulan 12 tahun 21. Duk syok sangat memenda lah. Okay, semoga berbahagialah kita nampak orang nak nikah. Semoga berbahagia til jannah. Tapi nak kabarlah ke depa. Nak bahagia macam mana kalau 6 campur 5 tidak dijaga. Jadi dekat Facebook Ustazah tadi, Ustazah tulis ceteka apa kau bondo tu. Tapi tak aci lah. So yang tak aci kena perembang betul-betul baru nampak tulisan. Alah, ampunlah, tak dapat nak menolong lah. Nak baca tang bawah tu okey sikit kot. Tudung jenis macam gini lah pula pakainya. Orang duk komplain tak boleh nak baca tulisan. Tudung ustazah hari ni putih. Bukan putih ni, pink. Pink putih. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Orang kata tarikh cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa, tak sunyi kat Masjid Ahmad. Ya Allah, hari ni saya penuh sangat-sangat. Saya tak sempat nak sunyi pun. Lepas tu bila ada waktu senggang, bervideo call dengan ustaz. Siap ustaz tunjuk gambar-gambar jemaah tengah makan tengah hari tadi, baru balik tawaf selesai umrah yang pertama. Sama sekali alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah.
Allahumma salli ala Muhammad. Anita Mak Daud kata hari ni kenyang bayar saman. Masya Allah, betul ke? Okay, Ustazah tak tahu cerita pasal tu. Jadi sunyi sikit Ustaz buat video call. Boleh siap bercakap dengan seorang-seorang jemaah. Tahniah, semoga umrah mabrurah, Masya Allah. Kan, jadi kita rasa macam dekat lah sahabat-sahabat. Kan, tak ada alasan dah sekarang ni. Alhamdulillah. So dia ada kerja dia, Ustazah ada kerja Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wah, nama Bismillah bersama-sama dengan live kita. Semoga mendengar sampai ke akhir. Tolong PM tepi alamat rumah, nombor telefon. InsyaAllah ada tim Ustazah akan mendatangi anda. Okay? Mana boleh tiba-tiba tulis je nak beli susu anak. Kita nak kenal juga anak yang mana, umur berapa, gitu. Okay? Baik, muslimat dirahmati Allah. Kita mulakan, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak benda terlepas pandang nak cakap? Doa sudah, bagi salam sudah. Baik, hari ini bab 143, minta maaf kerana membawa kuliah tahzan sampai sekejap saya nak kena ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh bercakap seorang-seorang, Boleh bercakap seorang-seorang apa tu, Mi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf sebab pagi tadi bila Ustazah tengok handphone, pukul 7 pagi Ustazah dah mengajar. Bila Ustazah tengok handphone ada orang hantar messenger. Kenapa tahzan tak mula lagi? Ayo, dah habaq awal dah. Tahzan ni Ustazah tak terikat masa sebenarnya. Tapi bila kuliah Ustazah penuh, muslimat dirahmati Allah, terpaksalah ikut kat mana yang Ustazah boleh, kan? Kita tak larat letih macam mana pun kita paksakan untuk berlatahzan setiap hari, insya-Allah. Baik, marilah kita mengerjakan solat. Bab 143, itulah tajuk. Kita mulakan dengan firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allahu Akbar. Ustazah suka sangat surah Al-Baqarah ayat 153. Ustazah selalu cakap, anda stres? Ya Ustazah, saya stres, bahkan bawa ke depres, dah jadi anxiety macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ubat stres dalam Quran? 2S. Sahabat-sahabat, ubat stres dalam Quran ada 2S. Dia duduk dalam suratul Baqarah 153. Apa 2S tu? Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan 2S. S pertama sabar, S kedua solat. S pertama sabar, S kedua solat. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada siapa yang boleh menafikan bila kita dalam keadaan stres, bahkan depres, tak larat dah Ustazah saya nak hadap macam mana lagi. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Dah sabar Ustazah, solatlah. Dah solat Ustazah, sabarlah. Ada cara lain? Tak ada. Sebab itu pecah tong Nur Azlina Syukur 12 hari bulan 12 tahun 21. Apa makna nak dapat tarikh yang cantik kalau kita tidak beragama dengan cantik? Macam mana nak agama cantik? 6 campur 5 campur 5. Apa 6? Itulah rukun iman yang harus kita berpegang bermati-matian. Jangan digadaikan keimanan hanya dengan apa? Kemewahan, kecantikan. Masya Allah, tabarakallah, kesian orang yang menggadaikan keimanan hanya kerana nak cantik, nak kaya, nak mewah, segala pelik. Okay, sanggup menggadaikan keimanan. Jangan jadi manusia macam ni, anda takkan bahagia. So, rukun iman yang 6. Kita susun beriman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab. Semua sampai hari kiamat, qada dan qadar. Beriman. 5, rukun Islam. Iman saja, muslimat dirahmati Allah. Amal apa yang kita nak persembahkan kepada Allah yang kita imani itu? Ibadah yang macam mana yang kita contohi melalui Rasulullah itu? Amal kita semua diperhatikan, dicatat oleh para malaikatnya Allah. Masya Allah, kenapa kita nak beramal? Apa cara-cara nak beramal? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab ada nanti cara-cara kita beramal itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
menatijahkan kita syurga ataupun neraka. So kita yakin hari kiamat akan berlaku. Dan bagaimana kita nak mendepani kehidupan dengan amal? Kerananya apa? Muslimat dirahmati Allah, kita yakin di sana ada beriman dengan qada dan qadar. Apa pun yang berlaku dalam hidup ini, semuanya dari Allah. Dari Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So rukun Islam, kata, saya dah bersyahadah ustazah, saya dah solat, saya dah puasa, dah zakat, dah haji. Muslimat dirahmati Allah, untuk apa semua ini? Balik kepada rukun iman tadi. Dan apa plus 5 lagi? Ustazah khususkan untuk 5 waktu solat. Jadi 5 waktu solat, muslimat dirahmati Allah, Faridah Ali punya birthday ke hari ni? Siapa yang sambut birthday hari ni 12 hari bulan 12, semoga semakin taat kepada Allah, makin bermanfaat kepada hamba Allah sanahilwah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So ayat ni, wahai orang-orang beriman, patut Allah seru wahai orang beriman. Allah tak sebut wahai manusia, biasa je ayat tu, wahai orang beriman. Ustazah, saya dah sabar, saya dah solat. Ustazah, saya dah sabar dan solat. Ustazah, saya dah solat, dah sabar. Tapi kenapa tak jadi lagi? Hei orang beriman, bukan sifatnya orang beriman kalau berkeluh kesah, bertanya-tanya, kenapa aku ya Allah? Kenapa kita jadi stres? Kenapa kita jadi depres? Kerana sabar kita belum begitu mantap, solat kita belum begitu betul. Terbaik Zulina Wanci, tak payah komen dah, yang tahu-tahu ni jangan komen dah dekat Ustazah Muzayyanah Abdullah tu. Bagi sahabat-sahabat bukanlah tahzan yang komen. Okey, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesedihan, maka dia akan segera menunaikan solat. Pernah baginda bersabda kepada Bilal, "Arihna bis-salati ya Bilal." Wahai Bilal, tenteramkan, yakni rehatkan aku dengan solat. Maksud, Bilal bin Rabah adalah tukang azan. Mudah kita cakap macam tu. Bila nak suruh Bilal berqamat, muslimat melaungkan iqamah, Nabi SAW akan menyebutkan kepada Bilal, "Arihna bis-salati ya Bilal." Makna Nabi merasa berehat dengan solat. Nabi penat. Nabi buat macam-macam kerja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nabi sangat penat. Bukan tak penat, tapi Nabi tak rasa lelah. Kenapa Nabi tak rasa lelah? Kerana Nabi berpegang sungguh-sungguh dengan Allah. Masya Allah. Kita nak tiru Nabi, mustahil selevel dengan Nabi, mustahil jadi penghulu syurga seperti Nabi. Tapi kita boleh tiru apa kecintaan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengan solat kita merasa, lah baru je habis zuhur dan nak asar pula. Ish, kita ni payahlah holiday pun nak kena solat. Payahlah orang perempuan ni nak kena hilang bedak, nak kena cabut tudung, nak wuduk lagi. Payahlah. Kita rasa solat tu menyusahkan. Muslimat dirahmati Allah, jangan kata kamu beriman kepada Allah. Sedangkan Nabi Muhammad penat, letih, diinjak, dizalimi, disakiti, tapi dia rasa bahagia, tenang, tenteram dengan solat. Tepuk dada tanya iman. Aku ni kalau solat rasa bahagia, rasa berehat ataupun makin penat? Kita dah banyak kerja ni nak kena solat pula. Kesian orang yang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So macam mana nak dapatkan kita berehat dengan solat? Tolong solat dengan roh. Jangan solat dengan rokok, sujud, tapi roh kita melayang-layang. Aku ada meeting pula ni lepas solat Zuhur ni. Cakap dekat diri kita ni, meeting kejap lagi, sekarang aku tengah solat. Aku sedang berdepan dengan Tuhanku. Perbaiki solat anda, maka anda akan merasa tenang, damai. Kena belajar sayang-sayang sekalian. Tak cukup dengan ilmu latahzan. Ilmu latahzan tak mengajar macam mana nak solat dengan sempurna. Hari ini kita cuma nak bagi tahu melalui kitab latahzan. Tolonglah jangan tinggal solat. Tolonglah jangan tinggal solat. Dah tak ada cara lagi dah nak habaq mai. Masya Allah, tolonglah istiqamah dengan solat. Khususnya solat fardu yang 5. Pelan-pelan. Nanti kita buat qabliyah, ba'diyah. Pelan-pelan. Nanti kita buat tahajud di malam hari. Pelan-pelan. Nanti kita istiqamah dengan duha. Pelan-pelan. Nanti kita boleh buat solat tasbih yang ada 300 bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Datin Zan Aizal.
Masya Allah, tabarakallah. Dia duk ingatkan Ustazah. Bab berapa, Zan? Sila baca bagi yang belum dapatkan buku dari lisan ke tulisan. Okey, boleh dapatkan daripada tim khidmat Ustazah Zai. Di sana ada tajuk yang Ustazah bincangkan dan ditulis oleh sahabat-sahabat demi ummah kerana Allah bermula awal PKP. Itulah tajuk wuduk dan solat yang ada roh. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, jadi buku ni ditulis oleh mokcik-mokcik pengikut kuliah Ustazah tau. Ustazah hanya jadi tukang editnya sahaja. Kenapa Ustazah edit? Bukan nak menokok tambah, tapi nak bagi mudah faham. Insya Allah, buku ni dah dijadikan bahan usrah. Dah ada orang yang tiru, muslimat dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk mengguna pakai ilmu di dalamnya yang disampaikan dengan santai tapi sampai, insya-Allah. Jadi kita nak solat dengan roh, kita turut bersolat. Ada orang solat sampai, ya aku ni dah rakaat berapa dah ni? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita dengar bunyi aiskrim, pedal pop depan rumah kita kan. Kita pun, sedapnya aiskrim ni. Ada coklat, disalut kacang. Dia boleh fikir pasal aiskrim tengah solat tu. Macam mana nak kata solat yang ada roh? Jasadnya bersolat, rohnya ingat aiskrim. Jasadnya bersolat, tiba-tiba amai-amai belalang kupu-kupu. Alamak, cucu aku telefon lah pula, bunyi macam tu. Kan? Dah tak jadi nak solat dengan khusyuk muslimat. Macam mana kita nak kata arihna bis salati ya Bilal? Masya Allah, tabarakallah. Indah bahasa ni muslimat. So kalau kita tak merasa kita berehat dalam solat, kita rasa lagi solat lagi penat, lagi solat lagi tak dapat apa, perbaiki solatmu. Masya Allah, tabarakallah. Apa tu nak screen ayat tu Ustazah? Apa tu Nazri Gardenia? Nazri Gardenia boleh kenalkan diri tau. Ustazah duk selalu kadang-kadang bila Ustazah ada masa, Ustazah tengok komen-komen anda. Saya kata istiqamahnya Nazri Gardenia ni. Adakah dia pemilik kilang Gardenia? Share lah sikit. Kan kita boleh sama-sama share muslimat. Memanglah Ustazah tak adalah mengiklankan apa-apa untuk sahabat-sahabat kan. Cik Siti Atikah Tukimin jual barang-barang dari Turki contoh. Tak adalah kan sahabat. Tapi kalau Nazri Gardenia kata, saya memang ada kilang Gardenia Ustazah, bolehlah kot Ustazah nanti bantu-bantu dari segi macam mana kan. Ustazah kan macam-macam program kan. Ustazah kalau nak beli roti Gardenia, beli kat saya. Manalah tahu PKP lagi orang berebut Gardenia. Macam-macam nama ada. Semalam nama apa? Nama daun pandan wangi, orkid desa. Ustazah tak jumpa lagi orkid bandar. Kan macam-macam. Syok lah tengok nama-nama anda ni, Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. So kalau ada nama yang dalam IC Nur Hasimah Ismail, tak apa lagi lah. Kan Ustazah tunggu mana jawapan Nazri Gardenia ni. Siapakah dia sebenarnya pemilik kilang Gardenia? Okay, sebab Ustazah ni lawak lah. Apa hadiah binti Dikun? Saya minat dengan hadiah binti Dikun sebab nama dia adalah hadiah. Awak tak habis baca Sanimah Haji Jamil nak kena babab ni. Time solat tu lah dia main macam-macam. Hajar Aziz, Ustazah teruja melihat wajah cucu kembar. Masya Allah, pipi bam-bam geram, tak sabar nak jumpa. Tuan Nuri Zamzam, ahlan-ahlan, Masya Allah. Abdul Khair, kita buat malam ramai pula muslimin yang mendengar. Okey, disebabkan ramai muslimin mendengar, kita tak boleh cakap lebih-lebih. Okay, sahabat-sahabat, pada kali yang lain baginda bersabda, Ju'ilat qurratu aini fi salah. Ketenanganku ada pada solat. Ya Allah, Nabi SAW bagi tahu ketenanganku ada pada solat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita tak rasa tenang dalam solat, something wrong. Perbaiki muslimat dirahmati Allah. Macam mana kita kata Allahu Akbar? Solat itu terdiri dengan rukun qawlinya, dengan rukun fi'linya, dengan rukun qalbinya. Qawli, kenapa kita duk belajar baca Quran? Kita tahu perintahnya Allah dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maksudnya sahabat-sahabat cari guru. Untuk apa muslimat dirahmati Allah? Cari guru untuk kita belajar Quran. Untuk apa Ustazah belajar Quran? Cukuplah kita baca panjang pendek tak betul pun tak apa. Sebab dengan memperbetulkan bacaan Quran, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah membaca, tengok Kak Nazar share, Allahumma salli ala Muhammad.
di talian. Oh, terima kasih Kak Nazar share nombor tim khidmat untuk dapatkan buku. Subhanallah. Saya Hasnah Abdul Rahman Manak. Baguslah isteri-isteri yang guna Facebook suami ni untuk dengar kuliah. Masya Allah, anda hebat. Apa sudah cakap tadi? Lupa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW bersolat dengan dapat ketenangan. Kita belajar baca Al-Quran, walaupun baca Quran tak ada dalam rukun Islam yang 5. Tapi kenapa baca Quran ni penting? Belajar baca Quran ni sampai Nabi kata terbaik di kalangan kamu yang belajar dan membaca Al-Quran. Kenapa? Niatkan untuk memperbetulkan bacaan solat. Ini kalau belajar Quran, ya Allah Ustazah, Ustaz yang ajar makhraj huruf tu Ustazah, bibir dia mesti tak merokok tu. Sukalah tengok dia sebut huruf dad, sukalah dia sebut huruf tu moncong-moncong mulut dia. Sukalah Ustazah. Awak nak belajar makhraj huruf ke? Nak tengok belik macam mana muslimat? Dah mula dah nak garang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Solat tapi nak lawan orang. Siapa tu Muhammad Ahmad? Solat nak lawan orang. Macam mana tu? Malam masa free dapat tengok Latahzan. Alhamdulillah. Nazri Gardenia tak jawab lagi soalan Ustazah. Macam mana boleh jadi Gardenia tu? Okey? Kenapa tak tulis roti opah Aznah? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian rukun fi'li. Nak memperbetulkan perbuatan kita dalam solat. Mestilah nak kena belajar muslimat, bukan hanya bacaannya, perbuatannya, kemudian qalbi, hati. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak sebut macam mana ni muslimat dirahmati Allah? Okay? Bila kita letakkan, dah mula Ustazah beliak mata. Masya Allah. Okay, kita nak belajar sungguh-sungguh supaya kita dapat ketenangan dalam solat. Ada orang solat muslimat dirahmati Allah tapi tak rasa tenang. Kat mana silapnya? Itu sebab Ustazah kata belajar sungguh-sungguh. Tak ada habisnya belajar kalau tak disebutkan belajar daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Belajar sampai ke negeri Cina. Kenapa ada kata-kata Arab yang macam tu? Kenapa sampai ke negeri Cina suruh belajarnya? Tak ada ke negara Malaysia. Ketika itu, di tanah Arab dipandang kalau sampai ke Cina tu dah jauh sungguh dah sahabat-sahabat muslimat. Okay, belajar sampai mati. Terbaik Kak Nazar. Kat rumah kata ramai tetamu, duk boleh dengar kuliah lagi ni Kak Nazar. Masya Allah. Jika hati terasa sempit, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit dan tipu muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke masjid dan solatlah. Allah sahabat, kita tiru ayat ni, tepek dekat Facebook kita masing-masing, hantar dekat WhatsApp family kita. Jika hati terasa sempit, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit. Masalah kita sebenarnya kecil je, tapi disebabkan kita tak solat sungguh-sungguh, terasa sempit, perit, sakit dan tipu muslihat sangat banyak. Pasal apa Ustazah? Saya hidup berniaga ni, keluar modal tak jadi. Hok buat ni kena tipu, hok buat ni orang duk buat muslihat macam-macam kat saya. Tanya diri sebelum tanya orang. Macam mana solat aku, hubungan aku dengan Allah? Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Okay, maka itu kita tak nak ditipu muslihat, kita tak nak rasa rumit, kita tak nak rasa sempit. Bersegeralah datang ke masjid dan solatlah. Lelaki yang menonton saat ini, tolong pilih untuk bersolat jemaah di masjid. Ya, berhak untuk kita membimbing seluruh keluarga kita jadi imam kepada mereka. Tapi jangan tinggalkan masjid. Kalau kita boleh bincang dengan isteri, tang mana yang abang subuh kalau boleh ke masjid. Kejutkan anak-anak. Kalau subuh di masjid, insya-Allah yang lain-lain kita kuat untuk tunaikan di masjid. Solat sunat di rumah supaya anak-anak boleh perhati, oh bapa aku solat rupanya. Itu semua menjadi qawam. Cara macam mana kita nak tunjukkan kepimpinan kita kepada anak-anak. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukan salah orang lelaki solat kat rumah. Bahkan ada kebaikannya juga, boleh ditonton oleh anak-anak, boleh ditiru, boleh diikut sebagai makmum oleh seluruh ahli keluarga. Masya Allah sahabat-sahabat. Ya, untuk mengaji tujuannya untuk belajar bab-bab solat. Masya Allah. Orang Kedah kalau mengaji ni maksudnya belajarlah. Kan kita orang-orang yang tak berapa nak Kedah ni,
mengaji tu adalah baca Quran je. Tapi sampai kat Kedah, muslimat dirahmati Allah, betul Syuhada Jaafar tulis balik ni, kita hantar ramai-ramai. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Daud pergi masjid yang duk dengar ni Salma. Macam-macam, subhanallah. Nama dia apa? Daud ke? Daud pergi masjid yang duk dengar ni Salma. Comel lah isteri-isteri ni, Masya Allah. Daud tahu tak Salma guna Facebook Daud? Soalan dia macam tu. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Takut juga main guna-guna ni. Ni messenger siapa pula ni aku nak baca ni? Oh, Minah mana pula ni? Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, jika ni dah baca. Jika hari-hari anda dilanda kegelapan, malam-malam anda penuh musibah. Jika hari-hari anda dilanda kegelapan, malam-malam anda penuh musibah, dan sahabat dekat anda berpaling, maka hendaklah anda solat. Maksudnya, kitab ni bab 143 nak bagi tahu kita, hang habaq mailah masalah apa pun hang datang dalam hidup hang, tolonglah solat. Masalahnya, ustazah saya ni lagi solat, lagi macam-macam masalah. Lawan lagi, muslimat. Lawan lagi. Kenapa mudah sangat mengalah dalam hidup ni? Tahu tak kita bahawa syaitan tak pernah mengalah? Dulu kita tak solat, prebek je kacau. Bila kita dah solat, general pula kacau. Bila kita dah rasa khusyuk dalam solat, muslimat dirahmati Allah, tak tahu apa lagi lah nak habaq. Masya Allah, Kak Long Sufiah kata Nazmi pun pergi masjid. Subhanallah, ni semua nak tulis lah. Nama suami, nama anak lelaki ni pergi masjid. Masya Allah. Yang pasti bukan saya. Kan? Yang pasti bukan saya, Salma Syahrum. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam berbagai urusan yang sangat penting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melapangkan hatinya dengan melakukan solat. Misalnya pada ketika perang Badar, perang Ahzab, yakni perang Khandaq, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Diriwayatkan daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, bahawa suatu hari dia pergi ke sebuah benteng di Mesir. Di pertengahan jalan, ni cerita orang-orang hebat, muslimat dirahmati Allah. Di pertengahan jalan, dia dikepung oleh sekumpulan perompak. Ketika itu juga dia berdiri untuk melakukan solat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan jalan keluar kepadanya. Bayangkan, disebutkan dalam satu kitab yang sangat muktabar, muslimat dirahmati Allah, di pertengahan jalan dikepung oleh sekumpulan perompak. Ketika itu juga dia berdiri untuk melakukan solat. Kemudian Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Ustazah Zai ni menipu lah ni. Cuba besok kalau aku nak kena tangkap, nak kena ragut semua, tiba-tiba aku tak boleh nak fire orang tu, dia ada senjata, aku terus je solat. Tak jadi pun ustazah. Allahu Akbar. Kita ni mencabar-cabar. Cuba tengok cerita-cerita yang macam ni, muslimat. Siapa orang yang bila ada masalah terus solat? Nabi dalam keadaan kritikal, getir dalam peperangan, solat. Cuba kita, muslimat dirahmati Allah, bukan bawa termenung panjang, muslimat dirahmati Allah. Walau tak pernah jumpa ustazah. Betul Tuan Nuri Zamzam, anda wanita ke lelaki? Masya Allah. Kan sebab ustazah suka sebut semua nama kalau boleh, tapi kita tak jadilah kuliah kan. Zakaria bin Muhammad Isa, saudara saya, semua jangan tinggal solat. Bila tinggal hendak mula susah. Masya Allah, sekejap saya nak baca Zakaria ni punya komen. Alamak, dah hilang dah. Lajunya komen-komen anda ni. Saya tak nak baca sebab nasihat dia tu bagus. Saudara-saudara sekalian, apa dia cakap tadi? Jangan tinggal solat. Sahabat ustazah berjumpa dengan Allah sebab dah dia nak cakap. Ustazah dah jumpa dengan ramai orang. Dulu saya solat ustazah, lepas tu itulah sambung belajar luar negara, balik dapat jawatan besar. Saya tak rasa solat tu penting ustazah, saya tak solat. Kenapa orang nak rasa penting solat, muslimat? Sebab lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selak bawah sejadah, cap RM50. Orang tak jumpa. Kalau jumpa tak payah RM50 lah, 50 kupang pula dah 50 sen. Lepas solat dia dapat duit ibu 50 sen.
Kan itu anak-anak. Ibu lepas adik solat, bawah sejadah ada 50 sen. Bapak ada 50 sen. Aku kalau yang lebih besar ni, lebih dewasa ni dapat RM5 kot. Atuk dia jawab, kalau atuk solat bawah sejadah atuk ada RM50. Sebab atuk tua lagi daripada hampa semua. Sudahlah, tak payah nak melawak. Muslimat dirahmati Allah. Tak payah kita nak sebutkan, Ustazah betul lah Ustazah. Cuba Allah tu buat bawah sejadah terus dapat upah. Kan muslimat? Tapi kenapa kita tak nampak bahawa ibadah solat ini adalah Masya Allah kunci utama. Ibarat kita Ustazah hari ni kan, kursi, meja, penuh kitab atas meja ni. Tapi ada kakinya 4. Kakinya 4. Kita buang satu. Tak jadi meja, sahabat. Penat tahan kaki ni, tangan lenguh-lenguh. Pasal apa tu Ustazah bengkak tangan? Duk buatlah tahzan tiap hari. Kaki meja ni satu dah terkehil, tak di repair-repair. Contoh, saya tahanlah meja ni, itulah bengkak tangan saya. Besok pula, tercabut satu kaki lagi. Dah jenuh, tak cukup dengan tangan, kaki kita angkat nak tahan meja. Besok cabut lagi satu meja, satu kaki. Lagilah tersengit-bengit. Dah jadi triangle macam tu muslimat. Besok cantas lagi satu kaki. Sudah, tak bergelar meja dah. Duduklah papan di atas ni menjadi lantai. Kita pula kena mengalah duduk bawah. Meja kau mana meja? Kok ni ya meja? Tu bukan meja. Itu saprah tu sebab tak ada kaki. Kita nak bergelar Islam tapi tak solat. Macam mana nak diakui Islam kalau tak solat? Orang yang tak solat sama je dengan orang kafir. Orang yang tak solat sama je dengan orang kafir. Jangan mengaku baik kalau tak solat. Sahabat mereka yang Ustazah jumpai sangat menyesal tak solat. Berumrah kerana punya uang. Orang beruang ni, beruang ni muslimat dirahmati Allah. Dia boleh pergi banyak-banyak kali. Tapi solat hanya dekat Mekah Madinah. Balik tak solat. Nak macam mana lagi kita ni? Kita rasa Tuhan tu, Allah tu ada dekat Mekah Madinah je ke? Allahu Akbar muslimat. Tak payah tunggu balik rumah dah busy kerja semula. Dekat KLIA Ustazah terjerit-jerit tunggu barang kan. Tak apa, tak lari barang dikejar. Dia berpusing je kat situ. Nanti kalau lama sangat orang turunkan letak atas lantai tu, tak hilangnya barang tu. Tak mau Ustazah, saya nak tunggu barang, saya nak tunggu beg saya nak tunggu air zam-zam. Sudahnya azan masuk waktu baru, tak solat. Macam-macam alasan. Dalam musafir susah dah, renyah dah Ustazah nak solat, tak solat. Macam mana sahabat-sahabat? Tolonglah ibu ayah, merintihlah dalam solat kita, dalam sujud kita. Tolong ya Allah, jadikan seluruh zuriat keturunanku orang yang muqimas solat, mendirikan solat. Susah sahabat-sahabat kalau kita ada keturunan yang tak solat. Siapa nanti nak menadah tangan kepada kita? Alah Ustazah, anak saya tak sembahyang, tapi tiap-tiap waktu dia sentiasa Allahumma ghfir laha warhamha. Saya dapat juga kan. Macam mana kita nak dapat muslimat kalau kunci utama ke syurga tu kita tak buat? Okay? Jadi biar dipaksa, terpaksa, tak apa. Yang penting kita buat. Nanti lama-lama paksaan itu hilang. Rasa terpaksa tu muslimat dirahmati Allah akan hilang. Sebab kita bersungguh-sungguh bermujahadah melawan hawa nafsu kita untuk kekal mendirikan solat. Masya Allah, tabarakallah. Kita bukan orang hebat macam tadi. Solat-solat je terus perompak tu lari. Tidak. Tapi kita nak buktikan bahawa senjata orang beriman itu adalah doa. Dan doa yang paling besar adalah solat. Solat ni sebenarnya adalah doa. Muslimat dirahmati Allah. Sebab tu orang Arab lepas solat dia tak doa dah. Dia kata apa? Tadi dah doa banyak-banyak. Nak doa apa lagi lepas ni? Kita tak payah gaduh lah. Bab-bab tu memang ada pendapat yang demikian. Sebab solat tu adalah doa. Apa yang tak ada bacaan dalam solat? Semua ada tapi kita tidak menghayati pun. Tolong perbaiki sahabat-sahabat muslimat. Muslimin muslimat. Ibnu Asakir dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menceritakan bahawa seorang hamba soleh telah dihadang oleh seorang perompak di sebuah jalanan di Syam. Perompak itu cuba untuk membunuhnya. Hamba soleh tersebut meminta diberi kesempatan untuk mengerjakan solat 2 rakaat. Masya Allah. Maka berdirilah dia mengerjakan solat.
Di saat itu dia teringat firman Allah yang berbunyi Suratul Naml ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang sedang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Apa itu solat? Solat adalah doa. Masya Allah, tabarakallah. So doa yang besar itu adalah solat. Dia membaca 3 kali. Maka turunlah malaikat dari langit membawa pedang. Dan dengan pedang itu dia membunuh perompak tersebut. Masya Allah. Malaikat adalah tenteranya Allah. Boleh menolong orang yang saat dalam sulit. Muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustazah teringatlah bawa jemaah umrah muslimat. Kan ada kadang-kadang yang sampai tak nak solat. Saya ni memang garang. Tak kira lah orang nak marah ke macam mana. Acik tak nak turun lah ustazah. Acik tak boleh, tak larat. Tak larat tadi shopping kan main lagi cik. Jom saya tolak wheelchair. Susah lah ustazah cik. Kita ni 40 orang. Seorang tak solat. Kat mana Allah nak datangkan berkat? Pada satu bas ni, tolong jangan tak solat. Okey, kalau acik tak nak turun pergi surau, tak nak solat, jom saya ambilkan air mineral, ambil wuduk kat sini, kiblat mengarah sana. Duduk je dekat tempat duduk acik ni. Solatlah. Muslimat dirahmati Allah, utamakan solat. Biar orang marah, tapi kita nampakkan kebenaran tu kepada dia. Kenapa kita mesti solat? Kita nak berkat hidup kita ni. Kita nak hidup kita ni dipandang oleh Allah. Kita nak tunjuk ke Allah, apa lagi senjata aku yang paling besar, yang paling hebat ya Allah, adalah solat. Muslimat, rupa-rupanya dengan solat itu, bas, Masya Allah, tabarakallah, driver jadi okey belaka, aircon yang tadi hangat jadi sejuk. Kita pun, tadi sebelum solat kita macam ada je masalah dengan driver bas ni. Lepas kita solat, macam-macam kemudahan kita dapat. Muslimat, tolong bertegas dalam bab solat. Allah, saya rindu suasana kecil-kecil saya muslimat. Tak solat memang kena balun dengan bapak saya. Berani kau tak nak solat. Kenapa kita hari ni tak boleh nak garang dalam bab solat? Kan lari pada rumah kan ustazah? Macam itulah kita hari ni. Kita takut bahkan kita, muslimat dirahmati Allah, menjadi hamba. Anak kita pula menjadi tuan. Akhir zaman, berapa ramai ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Takut saya nak suruh anak solat. Kang dia balik hujung bulan, tak bagi kita duit RM50. Kalau kita tegur-tegur dah solat ke belum, tak baginya dia ustazah. Kesian. Muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Tapi jahat. Allah dah cakap. Siapa yang tanya soalan tadi? Kenapa ya ustazah dia solat tapi dia masih jahat? Itu bukan salah Allah. Itu bukan salah Rasulullah yang menunjukkan cara solat pada kita. Itu bukan salahnya solat itu. Tapi cara kita bersolat. Kita tak hadirkan Allah, muslimat. Kita tak menghadirkan hati kita untuk dipandang Allah. Solat itu terdiri daripada, tadi ustazah cakap, bukan sahaja qawli, tapi fi'li. Juga qalbi. Macam mana kita nak dapat, muslimat dirahmati Allah, kalau kita tak bersungguh-sungguh di dalamnya? So jangan pernah, ustazah saya ada jiran tu solat, tapi perangai lagi dahsyat daripada orang tak solat. Jangan kita jadikan itu sebagai contoh. Allah tak suruh jadikan orang yang solat tapi jahat sebagai contoh. Allah suruh jadikan Rasulullah sebagai contoh. Solat dan super baiknya manusia. Hari ni kita jadi manusia, tengok orang tu solat je tapi jahat. Kenapa kita harus berkata-kata tentangnya? Muslimat dirahmati Allah, itu hal dia dengan Allah. Dia solat tapi dia buat jahat. Macam mana Allah menilai ibadah dia? Kita solat tapi kita menuding-nuding jari, kita bercakap-cakap tentang kejahatannya orang lain. Takut kita pun solat entah ke mana, pahala entah ke mana. Minta maaf sahabat-sahabat, sebab kita penat bila kita bercakap tentang orang. Tapi bila kita bercakap tentang diri kita, kita akan perbetulkan. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Mana tadi? Suratul Naml ayat 62 sudah dibaca. Dia membacanya sebanyak 3 kali. Maka turunlah malaikat dari langit membawa pedang.
Dan dengan pedang itu dia membunuh perompak tersebut. Malaikat itu berkata, aku adalah utusan zat yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan. Masya Allah. Ayat lain, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan solat. Tengok Allah tahu sangat. Bukan mudah kan ayah-ayah, ibu-ibu nak mengajak anak-anak kita solat. Allah sambung ayat ni. Dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ada orang penat bersolat. Ada orang rasa renyah nak ajak anak-anak, nak kejut anak-anak solat. Masya Allah muslimat, rugilah kita. Okay? Sebab Allah yang suruh mengajak seluruh keluarga kita untuk solat. Surah Al-Ankabut 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Macam tadi, salat tapi buat jahat. Muslimat dirahmati Allah, sedangkan Allah jamin orang yang salat sentiasa terhindar daripada perbuatan keji dan mungkar. So kalau aku dah solat tapi aku tak boleh berpisah dengan hal keji dan mungkar, tolong cek solat kita. Mungkin solat kita hanya solat yang ikut-ikutan. Orang rokok, kita pun rokok. Kenapa kena rokok? Tak nampak rokok itu sebagai lambang ketaatan. Kenapa kena sujud? Tak nampak sujud itu sebagai lambang membesarkan Tuhan. Tak ada tempat lain selayaknya kita mengadu hanya kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Surah An-Nisa ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajipan yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ditentukan oleh Allah. Tak boleh suka-suka. Allah Ustazah, jamak 5 in 1 lah Ustazah. Takkan nak solat dekat pejabat. Penat tepek bedak. Kan lipstick hilang, penat moncong-moncong mulut macam tu, takut lipstick hilang. Nanti susah nak senyum. Macam tu kan dia kan. Rupanya tak solat sebab payah nak buang makeup. Tapi saya solat Ustazah. Saya balik rumah saya kampuh segala. Jamak 5 in 1. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Saya buat solat peruntukan masa 1 jam. Kau ikut mazhab mana? Muslimat, tak ada alasan. Nabi tak pernah tunjuk jamak 5 in 1. Saya cakap sebab ada yang mengadu pada saya. Dia solat Ustazah, tapi dia kampui habis lah. Kalau dia solat pada waktunya pun Sabtu Ahad sebab dia dekat rumah. Itu tak tolak lagi dia pergi holiday sana sini. Susahlah nak solat. Muslimat, tak solat. Tapi kadang solat, kadang tidak. Hey, kita ni nak jadi apa muslimat dirahmati Allah? Muka yang hitam di akhirat bangkit sebagai wajah yang putih kerana dia jaga solat. Wuduk dan solat dijaga. Muka kat dunia ni ku putih, putih melepak. Tapi dekat akhirat jadi hitam sebab langsung tak wuduk, langsung tak solat. Nak jadi wajah zebra, kan? Belang putih, hitam. Pasal apa pula bangkit di mahsyar muka aku jadi zebra ni? Saat solat, saat tidak, saat solat, saat tidak. Muslimat dirahmati Allah. Fikir macam itulah. Allah suruh 5 waktu. Tapi aku buat suka hatiku. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Allah ke aku Tuhan? Bos kata masuk kerja pukul 8, keluar pukul 5. Suka hati kita masuk pukul 12, keluar pukul 3. Siapa bos sebenarnya? Bos, kenapa berhentikan saya kerja? Bos, kenapa gaji saya tak cukup? Allah kau, kalau hal orang bagi tak cukup, kau cukup jaga. Yang kau tu cukup ke bagi kat aku? Aku suruh 5 waktu, kau bagi 2. Aku suruh kerja pukul 8 pagi sampai 5 petang, kau cengkelat di sana sini. Tolong faham. Takkan susah sangat nak faham, muslimat dirahmati Allah. Okey, kemudian di antara hal-hal yang mampu menciptakan di dalam dada dan menghilangkan keresahan dan kegelisahan adalah mengucapkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis bebelan tentang solat, now kita masuk solawat. Kenapa dikaitkan muslimat dirahmati Allah?
Kerana itu ucapan yang paling cantik, indah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat, cara kita bermanja-manja, bercakap-cakap dengan Allah. Solawat, caranya kita bermanja-manja dengan Rasulullah. Semoga layak sahabat-sahabat nanti kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Surah Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perintah Allah suruh bagi salawat kepada Nabi. Sepertinya kita memberi salam kepada Nabi. Subhanallah. Sekali kita berselawat kepada Nabi, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Nanti kita akan jumpa dalilnya. Sebuah riwayat sahih daripada At-Tirmizi menyebutkan bahawa Ubay bin Ka'ab pernah bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus mengucapkan selawat untukmu? Rasulullah menjawab, suka hatimu lah, sukamu lah. Gitu kan muslimat. Ka'ab bertanya lagi, apakah 1/4? Rasulullah menjawab, sekehendakmu, suka hatimu. Samalah, kadang-kadang orang datang, Ustazah, saya nak kena baca selawat berapa kalau hari Jumaat ni? Suka hatilah kak. Ustazah, saya nak baca zikir tu berapa kali? Suka hatilah kak. Ustazah, saya suka hati je kedekut ilmu. Dah pula dah. 1000 kali kak, jenuh Ustazah nak baca 1000 kali. Ustazah ingat kerja saya ni selawat je, benda lain tak payah buat. Jawab pula, okey kak, sekali je kak. Dah sekali pula Ustazah ni, takkanlah selawat sekali je dah. Sebetullah Nabi jawab, sesukamu. Sebab tidak ada nas, tidak ada perintah daripada Allah nak selawat sekian banyak. Masya Allah, kita je yang pandai-pandai muslimat. Okey, jom kita baca sekian, 1000. Untuk apa? Motivasi diri. Tak mampu tak mengapa. Nabi dah bagi peluang macam-macam kat kita, tapi kita tak nak ikut. Masya Allah. Suka hatimu. Jadi Ustazah selawat sekali okey daripada tak ada langsung. Ustazah 1000 kali okey. Of course lah, lebih okey. Kan kita ada jawapan, so tak payah tanya-tanya. Sebab jawapan adalah sesukamu. Dan jika engkau tambahkan lagi, maka itu adalah lebih baik. Ubay bertanya lagi, 2/3 ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terserah kepada engkau lah. Dan jika engkau tambahkan lagi, maka itu adalah lebih baik. Masya Allah. Orang tanya, Ustazah, terima kasih bagi ayat amalan tu. Nak baca bila Ustazah? Lepas solat pun okey kak. Kan? Lepas solat Ustazah yang zikir astagfirullah, doa lagi tu pun dah setengah jam. Nak baca lagi ayat yang Ustazah suruh baca tu lepas solat. Lah, kalau tak boleh lepas solat, bacalah bila-bila pun. Bila-bila tu bila Ustazah? Okey, masa kat drive sangkut jam ke, ni lah. Lah, tengah sangkut jam pula nak baca Ustazah. Payah ada anak kecil kat sebelah. Ya Allah, garuk kepala Ustazah Zaid. Faham tak? Ayat-ayat amalan ni muslimat, kita tahu kita amal. Berapa banyak kita mampu, bukan nak share kat Facebook. Dulu ada sekali kan Ustazah share pasal beristighfar 10,000 kali. Ingat tak rasa bersalah kongsi tu muslimat? Cuba nak menunjuk cara. Ya Allah, rupanya boleh buat 10,000 kali selawat, istighfar. 10,000 tu Ustazah jenuh mampu. Setiap kali lepas solat 2,000. 2,000 tu anda tahu 20 minit sahaja. 1,000 muslimat dirahmati Allah 20 minit. 2,000 40 minit. Settle tak sampai 1 jam. Ini untuk siapa? Orang yang memang boleh beriktikaf lama, tak ada kerja lain, muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau kita dah terbiasa dengan bergira begitu, 20 minit 1,000 selawat. Lepas ni tak payah tasbih pun dia dah boleh sambil bawa kereta, sambil sapu sampah, berzikir. Allahu Akbar. Macam mana kualiti kita dalam beramal? Bukan kita berlumba dengan hitungan. Sebab tu Nabi tak tekankan, ya Rasulullah, berapa banyak aku nak berselawat? Suka hatimu. Tapi kalau banyak, lebih baik. Fahamlah sebagai orang dewasa. Ni tanya lagi. Ubay bertanya, apakah selawatku untukmu ya seluruhnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
Oleh itu dosamu akan diampuni dan semua keinginanmu baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat akan dipenuhi. Masya Allah. Kalaulah kita berselawat keseluruhan muslimat, apa jaminan Nabi SAW? Dosamu akan diampuni dan semua keinginanmu baik yang berkaitan dengan dunia maupun di akhirat akan dipenuhi. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Terdapat dua dalil yang menguatkan bahawa perasaan sedih dan duka cita itu boleh hilang hanya dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, betul kan? Perasaan sedih dan duka cita itu boleh hilang hanya dengan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Yang pertama, muslimat dirahmati Allah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Masya Allah, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat, yakni memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Ini antara dalil-dalil kita disuruh berselawat. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kata Nabi? Aktsiru majnas salati alayya lailatal jum'ati wa yawmal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatan alayya. Qalu kaifa tu'rad alayka salatuna wa qad qala Allah inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada malam dan siang hari Jumaat, kerana pada waktu tersebut selawat kalian diperlihatkan kepadaku. Masya Allah. Jumaat, selawat kita ni dibawa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, bagaimana selawat itu akan diperlihatkan kepadamu sementara jasad engkau telah hancur dimakan tanah? Sahabat duk faham Nabi nanti kan jadi tanah. Lalu Nabi menjawab, ini dalil sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi yakni tanah untuk memakan jasad para Nabi. Sebab tu Nabi hanya seperti orang yang sedang tidur dalam senyuman. Masya Allah, sahabat-sahabat, rindunya kita nak bersama dengan Rasulullah. Layakkah kita duduk serumah dengan Rasulullah, bersembang-sembang, bercengkerama dengan Rasulullah, melihat giginya Rasulullah yang putih, melihat cahaya di wajah Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Orang Arab memuja-muja, tala'al badru alaina. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kita sebutkan nama Nabi Muhammad ni, bergetar jantung hati kita. Layak ke aku duduk bersama Rasulullah? Tapi kita tak pernah tanya. Sebab kita tak pernah, jarang lisan kita untuk berselawat dengan istiqamah. Masya Allah. Orang yang mengikuti Nabi SAW dan berjalan di atas petunjuk yang diturunkan kepadanya akan memiliki anugerah berupa ketenangan jiwa, ketinggian darjat dan kehormatan dirinya. Masya Allah. Nak tak kita dapat ketenangan jiwa? Nak tak kita ditinggikan darjat? Nak tak kita dihormati? Nak ustazah? Maka maharnya adalah perbanyakkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Ibnu Taymiyah berkata, selawat yang paling sempurna untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selawat Ibrahimiyah. Tengok Allah paksa kita membaca selawat Ibrahimiyah dalam duduk tahiyat akhir. Kitab ni kata selawat yang paling sempurna untuk Rasulullah adalah selawat Ibrahimiyah. Apa selawat Ibrahimiyah? Yang kita duk baca dalam solat. Mau tak mau kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah berkatmu atas Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah melimpahkannya atas Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan terhormat. Subhanallah, ini intipati solawat Ibrahimiyah yang kita duk baca dalam solat kita. Masya Allah, tabarakallah. Seorang penyair mengatakan, kami melupakan semua yang berharga dalam naungan kasihmu. Hari ini dikaulah yang paling berharga yang kami miliki. Kami tidak berharga apa-apa dibanding dengan besarnya kecintaanmu. Cukuplah hal ini menjadi kemuliaan bagi kami. Maka berselawat, muslimat dirahmati Allah,
Jangan tinggal solat. Cantik hubungan kita dengan Rasulullah dan semakin cantik hubungan kita dengan Allah. Tamat bab 143. Semoga kita mendapat manfaat dan jangan tangguh untuk bersolat fardu isyak. Moga-moga Allah redha pada kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah kabulkan segala doa-doa kita, insya-Allah. Terima kasih atas doa sokongan semua kalian yang mendoakan jemaah Umrah Al-Fawaz Travel dah selamat, bukan saja selamat landing di Jeddah terus masuk Mekah, selamat menunaikan ibadah umrah yang pertama, insya-Allah. Pada tawaf sa'i ibadah mereka dalam Masjidil Haram, pasti ada doa untuk seluruh saudara-saudara orang Islam, itulah kita. Okay, sayang semua kerana Allah. Esok jam 7 pagi kita berlatahzan. Jom kita rehat dalam zikrullah. Jangan lupa isyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.